Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan belajar tentang bidang seni halus. Okey, hari itu kita dah belajar pasal perhiasan diraja dan baju diraja. Okey, so sekarang ni seni halus tajuk yang kedua. Seni lukisan. Okey, kita akan go through sikit. Sejarah seni lukisan merangkumi semua budaya yang mewakili tradisi seni visual. Sehingga abad ke-14, seni lukisan tertumpu pada hal-hal berkaitan representasi, keagamaan, mitologi dan kehidupan harian. Namun gaya abstrak dan konseptual kini lebih diterima secara umum. Seni lukisan pada peringkat awal bukan produk akhir sesebuah karya tetapi sebagai asas kepada penghasilan karya lain seperti cetakan, arca dan reka bentuk. Oleh sebab sejarah seni lukisan yang panjang, fokus tajuk seni lukisan tingkatan 4 ini hanya merangkumi seni lukisan dari abad ke-14 hingga abad ke-19. Okey, ingat ini abad 14 hingga ke-19. Era ini merangkumi seni zaman Renaissance, Barok, Rokoko, Neoclassicism, Romanticism, Naturalism, Realism dengan Impression. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8. Okey, so kita tengok tajuk seterusnya. Okey, tengok kat sini. Ada kata kunci. Kata kunci dibagi abstract, allegory, en plein air, imitasi, mitologi. Okey, kita tengok dulu. Ni karya apa? Karya Mother combing her child hair. Dia tengah sikat rambut. Tahun 1879. Masa tu korang pun tak wujud lagi. Okey, kita tengok pada persepsi seni. Okey, perkembangan pesat seni lukisan di barat dari abad ke-14 hingga ke-19 telah mewujudkan pelbagai aliran dan gaya dalam bidang ini. Perkembangan ini juga telah melahirkan pelukis-pelukis yang terkenal dengan karya yang hebat. Berikut adalah antara aliran, gaya, pelukis dan karya yang merangkumi zaman Renaissance, Barok, Rokoko, Neoclassicism, Romanticism, Naturalism, Realism dengan Impression. Okey, first kita belajar tentang tajuk Renaissance. Okey, Renaissance ni merupakan istilah Renaissance ni bermaksud kelahiran semula, iaitu mengembalikan kegemilangan zaman klasik terutama dalam bidang seni. Okey, aliran ni bermula dekat Florence, Itali. Bila? Pada abad ke-14. Berakhir bila? Pada abad ke-17. Okey, kebanyakan karya lukisan yang dihasilkan menggunakan media pen, dakwat, kapur, aram, pastel dan juga gabungan berus dan pen. Okey, kalau kita tengok dekat sini, majoriti ni media apa? Okey, kalau pen, dakwat, kapur, aram, pastel, gabungan berus dan pen ni maksudnya media apa? Okey, bagus, pandai. Media kering. Okey, pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah Raphael, Titian, Giorgio Vasari, Masaccio, Giotto, Sandro Botticelli dan Michelangelo. Okey, pelbagai teknik yang digunakan dalam penghasilan karya ini seperti garisan selari ataupun kita panggil hatching dan silang pangkah, cross hatching. Okey, hatching ni macam ni. Hatching macam ni. Okey, kalau cross hatching dia macam ni. Cap. Okey, ni pensel ke? Kita try. Yalah, contoh sini cross hatching. Awak buat macam ni. Lepas tu akan buat macam ni. Okey, dia akan jadi smooth je nanti. So memang dia guna macam tu. Tengok kat sini. Okey. Dan gosokkan. Okey, lepas dia dah buat macam tu, dia gosok. Lepas tu
Pelukis menggunakan satah yang jelas pada latar belakang dan garisan menegak. Setiap figura diletakkan berasingan dengan menggunakan komposisi yang bersifat dinamik. Kebanyakan karya aliran ini menggambarkan potret dan juga figura manusia serta berlatar belakangkan realistik. Maksudnya karya pada zaman ni memang dia realistik lah, ibarat macam awak tak gambar tapi awak lukis. Tema yang menjadi pilihan keagamaan, mitologi dan sejarah. Okey, contohnya awak tengok ini. Ni kan dilukis gambar potret kan. Gambar tu memang betul-betul macam muka orang. Okey, kita tengok pelukis yang pertama iaitu Raphael pada tahun 1483 hingga 1520. Dia dilahirkan pada 26 Mac dekat Itali. Nama penuh beliau adalah Raffaello Sanzio da Urbino. Okey. Karya beliau dikagumi kerana kejelasan bentuk dan gambaran tentang idealisme. Okey, kalau awak tengok kat sini memanglah jelaslah bentuk tu. Okey, kita tengok seterusnya. Ni diguna apa tadi? Kapur hitam. Okey, tengok seterusnya yang lain. Titian dilahirkan pada tahun 1488 di Itali. Okey, tengok kat atas ni. Ini pun Itali. Okey, nama penuh beliau ialah Tiziano Veslio. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Portrait of a Young Woman dan juga Landscape with Saint Theodore Overcoming the Dragon dengan Tobias and the Angel. Okey, yang ni lah yang famous tu. Tobias and the Angel. Dia guna pen dengan daun hitam je. Awak rasa hebat tak hebat dia boleh guna pen dengan daun hitam je jadi real macam ni. Okey, seterusnya. Giorgio Vasari dilahirkan pada tahun 30 Julai dekat Itali. Itali lagi. Memang semua orang Itali ni berbakat. Okey, selain menjadi penulis, pelukis dan arkitek ya. Beliau juga dikenali sebagai sejarawan seni yang pertama. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Concordia, The Annunciation dan Man Seated in the Profile to Right. Okey, tengok kat sini. Yang ni pun sama diguna media kering, pen dakwat, kapur dan wash. Nampak? Cantik kan? Okey, seterusnya. Tadi aliran apa? Renaissance. Next is aliran Barok. Okey, aliran Barok. Karya lukisan aliran Barok mempunyai hubungan rapat antara pelukis dengan hal benda yang dilukis. Okey. Hal benda atau potret menampilkan pengalaman dan membangkitkan emosi serta keterujaan pelukis. Pelukis-pelukis yang terkenal aliran ini adalah Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Rembrandt van Rijn, Francois Mansart dan banyak lagi. Okey, lukisan aliran ini berbentuk realistik dan memberikan penekanan kepada bentuk semula jadi, jalinan, warna, cahaya serta ruang. Okey, pendek kata memang realistik lah. Sebab kalau realistik memang semua elemen ni ada. Okey, imej-imej yang jelas dan dramatik digunakan tetapi tidak terlalu terperinci. Media yang biasa digunakan ialah kapur merah, kapur hitam, pen dengan dakwat. Okey, sama je. Ini adalah media kering. Okey, kena conteng sikit baru ingat. Okey, tema yang kerap ditonjolkan berkait rapat dengan keagamaan, sejarah, alegori dan potret-potret tokoh dalam kehidupan mereka lah. Selain itu, pemandangan landscape juga dan juga kehidupan jadi pilihan juga. Maksudnya kalau zaman ni dia ada lukis potret dan juga landscape, dua tu. Okey, kita tengok pelukis yang pertama, Peter Rubens. Okey, dilahirkan dekat Jerman. Okey, ni kat Jerman. Yang tadi atas tadi semuanya Itali sebab dia aliran lain. Okey, ni aliran lain pula. Okey, karya beliau banyak menggambarkan hal benda berkaitan kanak-kanak,
potret haiwan dan landscape yang indah. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Nicholas Rubin wearing a coral necklace. Okay, kita tengok. Ni lah dia. Memang famous lah. Coral necklace ni. Ni lah necklace yang dipakai tu. Nampak tak? Okay. Guna kapur hitam dengan putih. Cantik kan? So memang realistik lah. Okay, kita tengok lagi artis yang ada pada aliran ni. Diego. Okay, daripada Spanyol. Dia anggap pelukis terpenting semasa zaman keemasan Spanyol. Okay, pelukis penting tu. Beliau hasilkan karya berbentuk potret. Okay, contoh yang potret yang dia buat ni. Head of a girl. Head of a girl. Kapur, guna kapur Memang realistik lah, guna kapur je boleh buat macam ni. Okay, yang satu. Siapa ni? Rembrandt van Rijn. Okay, ni lahir dekat Belanda. Ni pun pelukis masa zaman Belanda lah. Keagamaan menjadi tema utama lukisan beliau di samping potret landscape dengan lukisan naratif. Maksudnya dia punya karya dia yang paling utama sekali adalah keagamaan lah. Yang lain tu macam sampingan je lah. Kalau potret apa semua sampingan. Okay, contoh dia ni. Old man reading a book. Okay, dia guna pen dengan dakwat coklat. So, jadi macam ni. Hebat kan? Okay, aliran yang seterusnya adalah aliran Rococo. Okay, Rococo muncul dekat Perancis pada awal abad ke-18. Saiz karya yang dihasilkan pada zaman ini lebih kecil. Pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah, okay, ramai sangat tu. Cikgu tak tersebut dah. Okey, karya lukisan ini menggunakan unsur seni yang bertindih. Digunakan unsur seni yang bertindih-tindih. Penekanan dibuat untuk menyeimbangkan antara bentuk, garisan, jalinan dengan cahaya dan warna. Media yang digunakan ialah pastel, kapur dan arang. Okey, maksudnya yang ni pun dia guna media kering. Ting. Tulisan doktor kita. Teknik ada yang digunakan pula ialah hatching. Hatching tahu orang apa tadi kan? Hatching, cross hatching dengan gosokan. Okey, pelukis gemar menggunakan warna yang lembut dan kurang memberikan tumpuan kepada aspek latar belakang. Tema, okey, inilah warna lembut diguna. Tema yang digunakan lebih ringan berbanding dengan aliran yang sebelumnya. Okey, kalau sebelumnya ni ada yang keagamaan lah kan. Tapi yang ni dia banyak lukisan potret, pemandangan dan kehidupan harian. So dia macam relax je, cool. Jadi tak berat sangat lah isi seni dia tu. Okey, contoh pelukis dia adalah ni, Francois Boucher. Okey, dia lahir kat Perancis. Dia anggap pelukis paling terkenal pada abad ke-18 yang banyak menghasilkan lukisan idealistik dan dekoratif. Okey, contoh lukisan dia terkenal ialah Young Country Girl Dancing. Okey, kalau yang ni lah dia. Young Country Girl Dancing. Okey, perempuan muda yang sedang menari kan. Guna apa ni? Kapur hitam, merah dan putih. Okey, yang ni lah dia orang katakan guna warna yang lembut. Tengok warna dia. Dia tak ada warna-warna yang terang. Tak ada warna-warna yang vibrant. Tiba-tiba macam warna-warni. Tak ada. So, dia guna warna-warna yang asas. Warna yang lembut je. Bila awak tengok tu, okey. Soft je mata awak. Okey, seterusnya kita tengok lagi pelukis yang lain. Louis John Francois Lagrini. Okey, ni pun daripada Perancis juga. Dia dikenali dengan nama Lagrini the Elder. Okey, dia pernah memenangi anugerah The Grand Prix di Rome untuk karya catatan pada tahun 1749. Contoh karya yang terkenal adalah Portrait of Princess Ekaterina Trubetskoy as a Child. Yang ni ke? Ni dia. Gambar princess. Okey. Guna pastel sahaja ya. Okey, kita tengok pula yang seterusnya lagi. Thomas Gainsborough. Okey, dia lahir dekat England.
Okay, biasa-biasa kita dengar lahir kat Perancis, Itali, Belanda kan. Yang ni dekat Suffolk, England. Okay, merupakan salah seorang pengasas Royal Academy London. Okay, contoh lukisan dia adalah A Lady Walking in a Garden. Okay, kita tengok. Ni lah, A Lady Walking in a Garden with a Child. Bila tengok lama-lama ni macam seram pula kan. Dia guna kapur hitam dengan pastel je. So kita boleh nampak lah kapur hitam tu untuk dia sketch, pastel tu untuk dia tambah-tambah warna. Kan? Cantik, kreatif. Okey, seterusnya Neoclassicism. Okey, yang ini yang tajuk last lah untuk hari ini. Next week tu kita tambah tajuk lain. Okey, Neoclassicism adalah aliran utama seni visual di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan juga awal abad ke-19. Aliran ini mendasari usaha untuk membetulkan moral dan menyemarakkan sikap patriotik dalam kalangan rakyat. Mereka cuba menghidupkan kembali kegemilangan era klasik melalui mata pelajaran sejarah, hikayat Rom dan hikayat Yunani. Okey, pelukis-pelukis aliran ini yang terkenal ialah ni, Anton Raphael Mengs, Joseph Wright, Anton John Gross. Okey, karya aliran ini mempunyai komposisi yang diasaskan oleh pelbagai garisan. Dia banyak guna garisan ya. Garisan tersebut dihasilkan secara terperinci atau secara kasar yang menampakkan garis-garis bersih, jelas dan tepat. Media yang digunakan adalah seperti pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Okey, teknik yang biasa digunakan ialah teknik hatching dengan cross hatching, gurisan dan gosokan. Okey, maksudnya dia memang power bab media kering ni. Sebab yang ni memang untuk yang media kering lah. Okey, kandungan karya aliran ini lebih memberikan tumpuan kepada bentuk figura manusia yang ideal. Okey, dia lukis banyak pasal figura lah. Figura ni maksud dia bentuk manusia. Okey, pelukis gemar pula dah. Gemar menggambarkan sejarah dan pakaian klasik iaitu Yunani kuno walaupun mereka berada pada abad ke-18. Okey, dia dah abad 18 tapi dia suka buat pakaian klasik lah. Okey, contoh dia, pelukis dia ni Anton Raphael Mengs. Okey, dilahirkan dekat Bohemia, terkenal sebagai pelukis dan aktif berkarya di Dresden, Rome dan Madrid. Okey, contoh lukisan dia yang terkenal antaranya adalah Self-Portrait, Portrait of William Burton, Male Nude Study. Yang ni tengok, real kan. Ni pun guna media kering, pensel putih, pensel hitam. Dia guna yang tu. Lepas tu dia gunalah teknik-teknik gosokan. Maksudnya dia bukanlah guna awak sketch macam tu je. Maksudnya dia guna gosokan dan juga teknik cross hatching semua tu. Okey, seterusnya Joseph Wright dilahirkan dekat England. Beliau terkenal sebagai pelukis portrait dan juga landscape. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal adalah self-portrait, part of the Colosseum scene in the sunlight. Landscape study development from abroad. Okey, ni contoh dia. Kalau kita tengok lah, kalau zaman dulu ada kamera macam ni lah, sebiji ya, memang serupa. Okey, dia guna apa ni? Pen dengan dakwat. Okey, ni pula Anton Jean Gross, lahir dekat Perancis. Okey, karya dia banyak bertemakan tentang sejarah. Contoh lukisan dia, okey, ni semua ni contoh macam Portrait of a Man. Guna kapur hitam je ni Lepas tu Portrait of a Woman. Elok lah tu. Man, lepas tu woman. Okey, itu sahaja untuk minggu ni. So, kita akan sambung lagi pada next week. Okey, thank you semua. Assalamualaikum.